Air merupakan elemen yang tidak asing bagi kita. Kita seringkali menggunakan air. Air adalah kehidupan. Setiap titisan air adalah satu rahmat yang tidak ternilai. Andai suatu ketika nanti bumi kita tidak ditimpa hujan, bekalan air tidak lagi boleh dibekalkan, apakah yang akan terjadi kepada kita? Mungkin tak kala itu air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Selama setengah jam kami di Diary Koresponden mendekatkan masyarakat tentang kepentingan bekalan air kepada manusia dan merapatkan kepada semua tentang peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN selaku badan yang mengawal selia perkhidmatan bekalan air negara iaitu Guardian of Water. Setitis air, sejuta rahmat. Sekiranya tiba suatu masa tiada lagi air di bumi, hujan akan terhenti dan sumber air bersih akan hilang. Ribuan manusia dan binatang akan binasa dalam masa beberapa hari sahaja. Hal ini juga akan menjadi punca ekosistem bumi terbantut. Selaras dengan hal ini, maka wujudlah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun lebih dikenali sebagai SPAN. Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara sebenarnya tercetus pada tahun 2005 dan tertubuh secara rasmi pada tahun 2006 apabila Akta 654 iaitu Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan seterusnya Akta 655 Akta Industri Perkhidmatan Air diwujudkan. Pada asalnya sebelum ini kawal selia terhadap perkhidmatan air adalah atas negeri masing-masing. Jadi tidak wujud keseragaman dan tiada standard tertentu dalam menentukan kualiti ataupun kualiti perkhidmatan kepada pengguna. Jadi dengan terwujudnya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara pada tahun 2006 dan memula operasi pada 2007 menjadikan perkhidmatan bekalan air dan pemotongan dapat dikawal dengan lebih baik dalam menjamin kualiti dan juga menjamin keselamatan perkhidmatan terhadap pengguna. Hari ini saya berada di Loji Rawatan Air Sungai Semenyih Persis 19 Putrajaya. Jadi saya nak masuk ke dalam, nak tengok apa yang ada dekat Loji Rawatan Air ni. Apa kata ikut saya masuk ke dalam? Jom. Assalamualaikum, Cik. Cik, ni Loji Rawatan Air Sungai Semenyih? Ya. Boleh tak saya nak masuk dalam? Saya nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Boleh, tapi kena register dulu. Kena register dulu, Boleh? Dulu. Cik, semua saya dah buat, dah scan. Okey, sekarang cik dah boleh terus ke lobi, terus berjumpa dengan Tuan Jalaluddin. Okey, baik. Terima kasih Okey, cik. Jadi di sini kita ada topi. Okey. Dan ada jaket. Okey, jadi saya kena pakai ni dulu dan baru boleh masuk ke dalam untuk tujuan keselamatan. Okey, baik. Tuan, saya nak tahu jugalah fungsi SPAN dalam mengawal operator-operator pengeluaran air ni. Apa fungsi SPAN di sebaliknya? SPAN ni sebenarnya berfungsi sebagai badan kawal selia, regulatory body. Regulatory body tu maknanya berdasarkan dua akta kita utama lah. Yang pertama Akta 654, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan Akta 655 lah, ataupun yang dipanggil ataupun selalu dipanggil adalah Akta Industri Perkhidmatan Air, AIPA ataupun WISIA.
Dia ramai yang panggil WSIA lah, WSIA, Water Services Industry Act. Jadi fungsi kat situ adalah kita mengawal dari segi ekonomi, sosial, consumer dan yang paling penting teknikal lah. Itu fungsi utama ya, secara ringkas lah. Jadi SPAN inilah yang akan mengawal selia operator-operator air ni. Cik Jalal, apa selalunya cabaran-cabaran yang pihak SPAN dapat untuk menghasilkan air-air yang perlu pihak SPAN jalani, untuk menghasilkan air-air bersih nak supply kepada pengguna-pengguna ni? Sebenarnya SPAN ni cabaran utama kita adalah permintaan air lah kepada pengguna yang mencukupi. Ataupun kita panggil biasa dia orang guna pakai demand supply tu kan. Demand supply. Jadi itu yang utama, kita nak memastikan pengguna ni mendapat bekalan air yang mencukupi. Dan kita pun ada standard kita sendiri yang kita tetapkan, pihak SPAN tetapkan, supaya reserve margin tu kalau boleh yang sesuai adalah melebihi 15% daripada jumlah permintaan lah. Itu cabaran utama, sebab lagi di Selangor ni sebenarnya pembangunan tu pesat kan, dan dia sentiasa ada permintaan baru untuk bekalan air. Jadi permintaannya tinggi. Dari permintaan tinggi tu kita kena selalu bersedia lah untuk membina infrastruktur yang baru, untuk meningkatkan jumlah kapasiti loji itulah ya. Jumlah air itu yang akan disupply kepada pengguna. Jalal, cuba ceritakan sikit dekat saya macam langkah-langkah perawatan air ni sebelum terhasilnya air bersih. Oh, secara ringkas lah. Sebenarnya air ni dia ada satu sistem yang besar dari dam lah, kita panggil empangan dan menuju ke sungai. Dari sungai tu satu intake lah yang untuk mengepam air dan dipampkan ke sini lah, ke loji rawatan. Itu dari loji rawatan tu akan kita ada beberapa komponen lah. Biasanya kita yang pertama komponen tu aeration, kita panggil untuk aeration tank lah, tangki pengudaraan ataupun kita panggil macam tu lah, dia masuk oksigen ya. Dan kemudian dia pergi kepada settlement tank ataupun tangki pemendapan, dan kemudian dia akan yang utama lah ni proses utama dia pergi kepada filter, sand filter ataupun penapis lah, tangki penapis, dan kemudian dia pergi kepada habislah di situ dia akan masukkan beberapa chemical yang utama lah untuk menjadikan air itu bersih. Okey Tuan Jalal, ni proses apa pula ni? Ini antara proses terakhir untuk merawat air bersih lah. Tapi ini bukan terakhir lagi lah. Ini kita panggil tangki penapisan ataupun filter tank lah. Jadi air dari sini akan disalurkan kepada balancing tank ataupun clear water tank, tangki air bersih lah. Sebelum disalurkan ke sana, kita akan doskan klorin yang mencukupi. So dekat sini lah yang letak klorin tu. Selepas sini dia ada satu chamber yang akan dos secara automatik berdasarkan data yang kita ambil sampel tu lah. Sebelum dia masuk tu kita akan ambil sampel, dan dari situ kita tahu berapa dos klorin dan akan disalurkan kepada tangki air bersih. Dari situlah pergi kepada pengguna lah. Jadi secara generalnya air ni dah bersih, cuma tidak disarankan untuk diminum lah. So kiranya dia belum lagi melalui fasa yang terakhir lah. Ni belum disebut terakhir lagi. So lepas ni bila dah bersih tu baru dihantar ke water tank yang
Memang mengumpulkan air bersih tu lah. Barulah saya tahu. So macam tu lah. Bukan senang nak menghasilkan air bersih. Banyak proses yang kita kena lalui kan. Terima kasih banyak Cik Jalal sebab sudi meluangkan masa dan bagi penerangan yang begitu jelas. Sekarang baru saya faham macam mana cara untuk memproses air. Dan saya dah faham yang air yang dirawat boleh diminum dengan selamat. Dan dijamin oleh pihak SPAN. Okey, kalau tadi kita pergi ke loji rawatan air Sungai Semenyih, sekarang ni kita dah sampai pun ke loji rawatan kumbahan Pantai 2. Nak tengok cara macam mana diorang memproses sisa-sisa kumbahan kat dalam ni. Jom. Okay, Cik Fazil, tadi sebenarnya saya dah pergi loji rawatan air dekat Semenyih tau. Baik. So sekarang ni saya dah berada dekat loji rawatan kumbahan. Apa sebenarnya loji rawatan kumbahan ni? Sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada Zura ke STP Pantai 2 ataupun disebut Sewerage Treatment Plant Pantai 2 yang merupakan sebuah loji diuruskan oleh IWK yang termoden dan terbesar dari segi loji yang berada di bawah tanah, bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Pasifik. Di mana kita berdiri sekarang merupakan loji yang dianggap antara yang tercanggih dimiliki oleh IWK. Di mana loji ini merupakan loji rawatan kumbahan. Kalau tadi Zura pergi loji rawatan air, ini pula merupakan loji rawatan kumbahan. Kumbahan tu apa? Kumbahan tu adalah apa jua sisa buangan yang kita keluarkan daripada tandas kita, daripada sinki basuhan, daripada mesin basuh dan sebagainya, disalurkan ke saluran kumbahan, datang ke loji rawatan kumbahan bagi yang bercantum ataupun berpusat. Di sini merupakan pusat di mana bahan-bahan kumbahan tersebut diproses bagi 1.4 juta penduduk setara yang tinggal berdekatan kawasan ini. Okey, jadi air kumbahan, air kita basuh pinggan, air buangan kita semua akan diproses dekat sini dan dijadikan air yang bersih. Betul. Okey, adakah air yang dijadikan air yang bersih itu selamat untuk kita minum? Macam ni. Dia ada beza di antara air yang dikeluarkan loji rawatan air dan juga loji rawatan kumbahan. Secara amnya, kedua-dua loji memproses air daripada keadaan yang kita anggap keruh dan kotor pada yang bersih. Macam mana Zura tengok tadi loji rawatan air di Sungai Selangor, cuma dirawat daripada warna coklat sampai ke warna jernih. Begitu juga dengan sini. Cuma bezanya di sini dia rawat air penat cemar ataupun air kumbahan daripada warna apa jua warna yang datang daripada rumah kita sehinggalah berwarna jernih. Buat waktu ini kita taklah menjadikan air daripada rawatan kumbahan sebagai air minum, tidak. Dan untuk loji ini sebagai spesifik, 99% daripada air yang diproses daripada sini akan dilepaskan semula ke dalam Sungai Kelang. Hanya 1% sahaja akan digunakan bagi kegunaan fasiliti di sini. Dan juga yang 1% itu juga disalurkan di antara sungai mini yang terletak dalam loji ini. Okey, Cik Fazil, sebenarnya saya teruja tau. Sebab kalau kita tengok sebelum ni yang cara tradisional yang lama, loji kumbahan ni kita nampak. Betul. Macam mana dia proses, apa semua bau kita nampak. Tapi sekarang ni dekat loji kumbahan Pantai 2 yang terbaru ni, dia dah ditutup. Lepas tu ada sungai yang cantik, ada tenis court. Sebenarnya ini antara kaedah kita cuba digunakan oleh kita, terutama oleh IWK, bagi memberi pemahaman kepada umum bahawa proses rawatan kumbahan tu taklah selalunya ataupun dilihat kerap kali sebagai jijik. Kalau dahulunya kita lihat masalah yang sering diajukan adalah bau. Apabila terutama kalau lihat di kawasan sini, kawasan kediaman berada di sekeliling kawasan loji. Jadi apabila melihat kepada keadaan itu, kerajaan kemudian mengambil inisiatif mewujudkan loji yang sebegini. Pada tahun 2011 dibina, 2015 siap. Di mana segala proses loji adalah di bawah tanah. Bawah tanah. Jadi sekarang ni kita berdiri, sebenarnya dia ada kat bawah ada loji di bawah tanah. Satu proses moden di mana bau hampir tidak dapat dikesan lah. Hanya tak begitu ketara ataupun tak perasan pun bau loji rawatan kumbahan tu. Dan kaedah-kaedah yang sama, pengurangan persebaran bau ni sedang dipraktikkan secara meluas.
bagi memastikan penduduk merasa selesa ataupun tidak terkesan dengan bau-bau bagi mereka yang tinggal berhampiran kawasan loji. Nanti boleh tak Cik Fazil bawa saya pergi ke bawah tanah ni sebab kita nak tengok kan macam mana. Walaupun dah tak nampak sangat tapi kita nak tengok macam mana proses dia. Okey, jom. Ini adalah skylight yang diwujudkan oleh IWK bagi menunjukkan bahawa air yang dikeluarkan yang telah diproses, dirawat dan sebelum dilepaskan semula adalah bersih dan boleh jadi seperti sungai ke atas ni. Kalau di loji ni sahaja ada 6 proses sebelum air itu dilepaskan semula ke sungai. Ini antara proses kedua, ketiga sebelum dia pergi ke proses-proses lain lagi. Dalam memastikan bekalan air negara ini terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencemaran sumber alam semula jadi, kerajaan telah melaksanakan penguatkuasaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Untuk makluman, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 digubal pada tahun 2006 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 2008. Dan akta ini digunakan untuk mengawal selia industri perkhidmatan bekalan air dan juga industri pembentungan di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Ketua Labuan. Dan antara aspek kawal selia yang digunakan di bawah akta ini adalah aspek penguatkuasaan. Dan bahagian penguatkuasaan SPAN menekankan kepada 3 aspek ataupun 3 konsep dalam penguatkuasaan kami, iaitu satu ialah pencegahan, yang kedua adalah pematuhan kepada akta tersebut dan juga satu lagi ialah penghukuman ke atas mana-mana ketidakpatuhan yang wujud di bawah akta tersebut. Antara jenis kesalahan yang sering dilakukan, yang paling ketara ataupun paling kerap berlaku ialah kegiatan mencuri air ataupun dikenali sebagai sambungan bekalan air secara tidak sah. Yang ini dilakukan oleh orang awam ataupun industri-industri yang menceburi dalam industri pembinaan dan juga kilang-kilang. Kalau dikatakan sejak tahun 2008 sehingga sekarang, dalam lingkungan 70% daripada kesalahan yang kami siasat setakat ini adalah berunsur kepada kegiatan kecurian air. Dan kegiatan kecurian air ini kerap berlaku di seluruh negara, dan antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak SPAN melalui bahagian penguatkuasaan kami telah cuba untuk bekerjasama dengan pihak operator negeri masing-masing untuk mencegah dan juga untuk menghentikan perbuatan kesalahan tersebut. Bagi pihak kami berpandangan bahawa untuk kesalahan kecurian air, denda yang sedia ada adalah tidak setimpal dengan kesalahan yang sedang dilakukan. So, untuk tujuan itu kami juga dalam perancangan untuk meminda akta kami untuk meningkatkan denda dan juga hukuman penjara ke atas pihak-pihak yang boleh disabitkan dengan kesalahan kecurian air tersebut. Manakala untuk kesalahan pencemaran air pula, kami rasa hukuman gantung sampai mati itu adalah satu hukuman yang paling drastik yang boleh dikenakan ke atas pihak yang tertentu. So, ia adalah agak setimpal. Tetapi kerana hukuman itu tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk semua kesalahan yang sedang kami hadapi sekarang. Kerana beban pembuktian ke atas kesalahan yang boleh mengakibatkan hukuman gantung sampai mati itu adalah satu yang berat. Kerana kami kena menunjukkan niat oleh orang yang membuat perbuatan tersebut, mempunyai niat untuk mengakibatkan kematian ataupun kemudaratan kesihatan kepada orang ramai. Cantik tuan pemandangan dekat sini. Ya. Sebenarnya kan tuan kan, kita sini dapat rasakan kalau kita menjaga sesuatu kawasan tu dengan baik, kita dapat menghirup udara yang segar. Tapi tuan kan, saya nak bertanya, sebenarnya apakah yang menjadi punca pencemaran sumber air ni tuan? Saya rasa ini adalah kesempatan yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, seperti penggiat-penggiat industri perkilangan yang cuba untuk melupuskan sisa-sisa yang terlarang itu dengan cara jalan yang mudah, di mana mereka rasa sungai adalah satu punca yang mana mereka boleh membuang tanpa dipantau atau tanpa dilihat oleh orang ramai. So, perkara-perkara ini pun dibuat masa-masa yang mana mereka tidak dipantau dan juga tidak dilihat.
Dan oleh itu SPAN pun telah mengambil pendekatan yang lebih serius di mana satu unit khas telah ditubuhkan untuk menjalankan pemantauan secara kerap ke atas pihak-pihak ataupun potensi-potensi yang kami rasa boleh menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. So sejak pertengahan tahun lepas, perkara ini telah mula dilakukan oleh SPAN dan kami berharap sangat bahawa dengan tindakan-tindakan dan juga aktiviti-aktiviti yang sedang dilaksanakan oleh SPAN, perkara ini boleh dibendung dan kami bolehlah menikmati sumber air yang bersih dan yang mana sumber air yang macam saya kata tadi adalah satu-satunya punca utama untuk rawatan bekalan air terawat yang sedang digunakan oleh orang ramai di negara Malaysia ini. Ialah sikap-sikap mereka yang tak bertanggungjawab ni yang menyebabkan alam sekitar kita tercemar dan juga air kita juga tercemar. Betul. Tuan-tuan, kita tengok kat sana. Jom. Jom kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab bersama kita mencegah pencemaran sumber air kerana ia adalah tanggungjawab kita bersama. Keyakinan saya terhadap air pada negara ini 100% kerana kita ada badan seperti SPAN yang menguruskan sistem pembekalan air kita dan juga Indahwata untuk rawatan air kita. Tahap keyakinan saya terhadap air dalam negara ni saya sangat yakinlah sebab air dalam negara ni bersih, selamat, suci, boleh digunakan untuk kegunaan harian lah. Air ni penting sebab semua kehidupan dekat bumi ni menggunakan air untuk kelangsungan hidup lah. So jadinya air ni sangat penting. Memberi satu nilai kepada air yang digunakan setiap hari. Kerana kami rasa air itu adalah satu yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kami untuk penggunaan yang baik. Kalau boleh masyarakat pun aware lah bahawa kos merawat air ni adalah mahal dan bukan senang dan kalau boleh minta berjimat. Pencapaian kepada akses air bersih itu lebih meluas bagi memastikan setiap dari kita warga negara Malaysia ni menikmati perkhidmatan air dan perkhidmatan pemotongan yang berkualiti. Air adalah satu khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Jika tiada kesedaran pengguna terhadap kepentingan air, maka sia-sialah semua usaha Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dalam memastikan kualiti air sentiasa terjamin. Menjaga air mendidik rakyat kerana setiap titisan air memberi 1000 makna. Khazanah air semula jadi negara, sama-sama kita ambil cakna. Jom sama-sama kita menjadi warga Malaysia yang hebat yang tahu menghargai setiap titisan air. Air adalah kehidupan. Saya Azura Mokhtar, diary koresponden melabuhkan tirai Setitis Air, Sejuta Rahmat, Hargai Sumber Air Negara.